Hai semua, hari ini kita akan sambung satu lagi topik terakhir dalam bab 9 iaitu Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu. Selepas lihat kepada bab yang sebelum tu iaitu pengubalan perlembagaan, jadi kita akan lihatlah hari ini kandungannya apa intipati yang penting. Dalam membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 ataupun kita panggil Persekutuan Tanah Melayu PTM, yang merupakan satu perjanjian yang ditandatangani pada 5 Ogos. Kena ingat tarikh ni 5 Ogos 1957 mereka menandatangani Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang membentuk Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Dan perjanjian kemerdekaan ini, nama lain kepada Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni kita panggil Perjanjian Kemerdekaan lah. Ditandatangani oleh Raja-Raja Melayu dengan Sir Donald McGarry yang mewakili pihak Queen Elizabeth, di King House Kuala Lumpur, dan perjanjian ini merupakan asas pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957. Kamu semua kena ingat tarikh dan kena ingat siapa yang menandatangani perjanjian ini serta dia menjadi asas kepada Perlembagaan PTM 1957. Intipati yang penting. Ada 5 intipati yang kamu semua kena ingat. Yang pertama, intipati yang penting adalah pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Yang kedua adalah kewarganegaraan. Yang ketiga adalah kedudukan istimewa orang Melayu serta kepentingan sah kaum lain. Yang keempat, kedudukan agama Islam. Dan yang kelima, kedudukan bahasa Melayu. Untuk kandungan yang lain, kamu boleh scan QR code dalam muka surat 224. Dia ada banyak kandungan perlembagaan, tetapi yang kita akan fokuskan adalah 5 intipati ini sebab ini adalah isu yang paling penting lah. Yang pertama, pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen. Kita boleh lihatlah, negara kita sememangnya mengamalkan raja berperlembagaan di mana kita ada pemilihan yang di-Pertuan Agong yang dilantik setiap 5 tahun sekali dalam kalangan raja-raja Melayu. Ini adalah keistimewaan di negara kita. Serta perkara ni dia termaktub dalam Perlembagaan 1957 ini. Perlembagaan, kandungan perlembagaan yang mengatakan pasal pengamalan raja berperlembagaan dan sistem demokrasi berparlimen yang mengatakan tentang kedudukan ataupun pemilihan yang di-Pertuan Agong. Di mana perkara yang cikgu highlightkan ni adalah perkara dalam perlembagaan inilah. Di mana yang di-Pertuan Agong ni mempunyai kedudukan teratas dalam negara, dalam persekutuan lah. Dan tidak boleh dibicarakan di mana-mana mahkamah. Dan permaisuri yang di-Pertuan Agong bergelar Raja Permaisuri Agong dan darjat kedua teratas dalam negara ataupun dalam persekutuan selepas yang di-Pertuan Agong lah. Dan yang di-Pertuan Agong ni dipilih oleh raja-raja, majlis raja-raja, walaupun tidak kata 5 tahun sekali kan jawatan, tetapi boleh meletakkan jawatan. Kalau yang di-Pertuan Agong nak letak jawatan boleh dengan kiriman sepucuk surat yang ditandatanganinya hantar kepada majlis raja-raja, serta yang di-Pertuan Agong juga boleh dipecat oleh majlis raja-raja kalau didapati tidak sesuai atau ada sebarang masalah. Majlis raja-raja boleh memecat yang di-Pertuan Agong. Dan kita boleh lihatlah bahagian 1 dan bahagian 3 jadual ni. Yang ketiga dipakai untuk memilih dan memecat yang di-Pertuan Agong. Tengok 1 dan 3 ni lah. Yang kedua, pasal kewarganegaraan. Negara kita, setiap orang yang dilahirkan dalam persekutuan dalam negara pada atau selepas Hari Merdeka boleh menjadi warga negara. Lahir pada Hari Merdeka ataupun selepas Hari Merdeka akan menjadi warga negara. Tetapi dengan 3 cara. Yang pertama, secara penguatkuasaan undang-undang. Yang kedua, kena memohon didaftarkan sebagai rakyat. Yang ketiga, memohon untuk menukar kewarganegaraan ataupun naturalisasi, yang ini jika mereka ni bukan warga negara ataupun mereka ni warga negara lain lah. Mereka boleh memohon tapi kena lihat syarat-syarat. Dan syarat-syarat ni ada dalam
kandungan dalam Perlembagaan Persekutuan 1957. Biasanya penguasaan undang-undang ni kita lihatlah, tengok tiap orang yang lahir sebelum Hari Merdeka dia boleh jadi boleh jadi warga negara Persekutuan Tanah Melayu, tetapi dia kena ada tepati syarat lah kalau dia lahir sebelum Hari Merdeka. Okey, manakala yang ni lahir pada atau selepas Hari Merdeka boleh jadi warga negara melalui cara penguasaan undang-undang lah biasanya. Dan kalau lahir di luar negeri, contohnya dilahirkan di luar negara lah, pada atau selepas merdeka, boleh juga jadi warga negara jika bapaknya merupakan seorang warga negara Tanah Melayu lah. Okey. Ataupun bapaknya bekerja dalam kerajaan negeri persekutuan ataupun kerajaan sesebuah negeri pada masa anaknya lahir. Anak dia boleh dapat kewarganegaraan. Okey. Dan kalau dia lahir di luar negara lah, kita kata luar negara, okey, dia lahir pada atau selepas Hari Merdeka dan bapaknya itu adalah warga negara masa anak dia lahir, surat beranak tu kenalah daftar di Kedutaan Tanah Melayu dalam tempoh 1 tahun. Dalam 1 tahun tu kena cepat-cepat daftar lah. Okey, kalau lebih tu dia dibenarkan lah, tapi kena berhubung dengan dibenarkan oleh kerajaan persekutuan lah, berhubung dengan mana-mana satu kerajaan tertentu lah atas budi bicara. Okey, ini adalah 3 syarat ataupun 3 cara menjadi warga negara. Okey, yang seterusnya, intipati yang penting adalah mestilah pasal kedudukan istimewa orang Melayu serta kepentingan kaum lain. Okey, jadi kita lihatlah semua rakyat Persekutuan Tanah Melayu ni mempunyai hak serta kewajipan yang sama. Tak kira kamu kaum apa, kamu mempunyai hak serta kewajipan kepada negara. Okey, tetapi keturunan Melayu ni dia diberikan keutamaan, diberikan sedikit keistimewaan kerana mengambil kira status mereka sebagai rakyat asal Tanah Melayu. Tetapi jangan bimbang, hak untuk masyarakat lain juga dipelihara. Kita boleh lihatlah konten kandungan dalam intipati dalam perjanjian, di mana yang di Pertuan Agong ni dia baginda menjaga kedudukan istimewa orang Melayu dan kaum lain. Okey, yang di Pertuan Agong bertanggungjawab lah dalam menjaga kedudukan semua ni. Dan kedudukan istimewa orang Melayu ni dari segi pendidikan, dari segi ekonomi, dari segi jawatan dalam kerajaan lah biasanya. Contoh kita boleh lihat kandungan di sini. Okey, dinyatakan bahawa kedudukan istimewa Melayu seperti jawatan kerajaan, seperti beasiswa, allowance ataupun keutamaan dalam pendidikan lah. Contoh nak melanjutkan pelajaran, banyak kuota diberikan, latihan ke, kemudahan khas dan peruntukan dari segi berniaga lah, surat kebenaran ke, lesen nak jalankan perusahaan atau perniagaan, mempunyai status yang istimewa lah. Orang Melayu ni mungkin mempunyai dari segi kuota yang lebih banyak lah. Dan yang keempat adalah kedudukan agama Islam. Okay. Agama Islam merupakan agama persekutuan dan agama lain juga masih boleh diamalkan. Kena ingat kan, negara kita agama persekutuan adalah agama Islam. Tetapi agama lain pun boleh diamalkan lah, tidak dihalang. Boleh diamalkan di mana-mana sahaja, seluruh negara lah, mana-mana negeri. Tak ada sebuah negeri pun yang melarang menggunakan agama lain. Okay? Dan kamu boleh lihatlah kandungan dinyatakan dalam perjanjian persekutuan ini. Dan kelima, perjanjian kandungan intipati perjanjian, okay, adalah kedudukan bahasa Melayu, di mana dalam perjanjian persekutuan ini bahasa Melayu diiktiraf sebagai bahasa kebangsaan. Okay, bahasa Melayu, bahasa kebangsaan, tak payah cakap lah. Ini memang simple dan bahasa Melayu dijadikan bahasa pengantar dan bahasa komunikasi lah. Okay, dan dalam kandungan perjanjian persekutuan tidak boleh melarang siapa-siapa lah untuk menggunakan, semua orang bebas menggunakan bahasa Melayu dalam apa jua jenis tulisan seperti yang diundangkan dalam parlimen. Okay. Dan tegaslah bahawa perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ni, kita lihat intipati yang penting ada 5 kan, tetapi masih lagi ada sebahagian kandungan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu yang
kamu semua boleh scan QR code untuk lihatlah. Dan tegasnya perjanjian ini merupakan cerminan sikap pemuafakatan dan tolak ansur pelbagai pihak. Dan setiap warga negara ni yang cinta akan negara haruslah menjunjung prinsip keluhuran perlembagaan. Okey, kena ikut, kena hormat, kena junjunglah prinsip ini supaya negara kita kekal aman dan berdaulat dan tidak ada banyak masalah yang timbul lah. Dan untuk kesimpulan bab 9 ni, sebelum kita akan masuk bab 10 nanti, cikgu akan konkluskan buat kesimpulan apa yang kamu semua telah belajar. Kamu telah lihatlah usaha rundingan kemerdekaan ke London kan. Dan seterusnya dalam perjanjian London ataupun perjanjian yang ditandatangani di London tu, okey, dah mengatakan akan mewujudkan satu Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu lah, ataupun Suruhanjaya RIP yang akan merangka perlembagaan negara kita. Dan kita telah lihatlah gerak kerja Suruhanjaya ini serta langkah pengubahan perlembagaan. Bukan mudah kan, kita lihat dia ada banyak langkah lah, bukan kata nak buat tu terus buat, tak. Dia kena bincang, keluarkan draft. Kalau ada yang bantah, mereka pindah perlembagaan, bincang semula dan akhirnya keluarlah satu draft yang betul-betul disetujui dan diluluskan. Okay? Dan hari ini kita telah lihatlah perjanjian intipati yang penting, 5 intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jadi kita boleh simpulkan gandingan permuafakatan antara wakil Raja-Raja Melayu dengan pemimpin negara dalam usaha memperoleh kemerdekaan ini telah menampakkan hasil lah, di mana kembalinya rombongan dari London ke tanah air. Mereka diraikanlah di padang bandar Hilir Melaka dan pengumuman tarikh kemerdekaan lah. Dan sementara itu wujud sebuah negara yang merdeka, Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu dibentuk dan hasil pemuafakatan semua perjanjian Persekutuan Tanah Melayu yang ditandatangani ini telah menjadi asas kepada pembentukan Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu 1957 yang merdeka. Dia kena ada pemuafakatan lah, semua pihak nak menjayakan sesuatu perkara. Okey, jom kita lihat soalan. Lepas kita dah bincang-bincang, kita kena soalan lah. Okey, soalan untuk 9.4 ni biasa bertanya contoh soalan macam ni lah. Dia bagi kamu raja. Okey, raja dari segi kerakyatan tu kewarganegaraan. Okey, ada 3 kan. Jadi dia tanyalah, dia bagi 3 kotak, mungkin satu kotak kosong lah, kamu kena tahu lah ada 3. Yang pertama kuat kuasa undang-undang, yang kedua permohonan, yang ketiga adalah naturalisasi. Jawapan dia okey. Soalan juga biasa boleh bagi pernyataan. Contoh pernyataan pasal yang di-Pertuan Agong bertanggungjawab menjaga kedudukan istimewa orang Melayu serta kepentingan sah kaum lain. Jadi, apakah perkara utama yang diambil kira dalam memberikan kedudukan istimewa orang Melayu? Pendudukan majoriti bukan, walaupun orang Melayu merupakan penduduk majoriti, tetapi bukan sebab utama diberikan. Yang kedua, perjanjian dengan British, tidak. Yang ketiga, status sebagai rakyat asal, betul kan? Sebab cikgu kata merupakan penduduk asal. Okey, perkenaan yang di-Pertuan Agong tidak. Jadi jawapan dia C. Okey, apakah yang berkaitan dengan perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957? Kita boleh lihat kan? Okey, Majlis Raja-Raja Melayu ditubuhkan, betul ke? Salah, sebab Majlis Raja-Raja Melayu memang dah ada. Tak kaitan dengan perjanjian ini. Okey, jawatan Pesuruhanjaya Tinggi dikekalkan. Mana ada kekalkan? Sebab kita nak merdeka, kita tak ada dah jawatan Pesuruhanjaya Tinggi ni. Jadi jawapan dia tidak berkaitan. Sistem pendidikan manakala dibatalkan. Ada dibatalkan ke? Masih ada sekolah Tamil, sekolah Cina, sekolah kan masih ada sampai hari ini kan, sekolah agama. Jadi ini tidak berkaitan, salah. Jadi jawapan dia adalah kita di pemisahan kuasa persekutuan dengan negeri. Ada kan kita belajar di depan tu, di mana melahirkan satu
persekutuan yang kuat, tetapi negeri masih diberikan kuasa dalam autonomi yang dalam beberapa perkara. Jadi dalam perjanjian persekutuan tanah Melayu ini ada membincangkan kuasa lah, pembahagian kuasa, pemisahan macam pembahagian kuasa antara persekutuan serta pembahagian kuasa antara negeri. Okey, seterusnya perjanjian persekutuan tanah Melayu 1957 ditandatangani pada 5 Ogos 1957. Mengapakah perjanjian tersebut penting kepada penduduk tanah Melayu? Okey, yang pertama mendapatkan hak untuk memerintah sendiri. Yang kedua mengukuhkan peranan pembesar Melayu. Macam nak betul masalah ni agak tricky. Memantapkan sistem perundangan negeri. Yang keempat menamatkan sistem perundangan monarki. Yang mana betul? Jawapannya adalah C. Okey. Seterusnya, kita akan lihat teknik menjawab soalan esei sejarah. Okey, sebab kalau sebelum ni ada ikut Google Meet, ada tengok video yang cikgu share. Jadi yang mesti dah sudah mempelajari cara menjawab soalan sukto. Jadi hari ini kita akan lihat soalan esei lah. Soalan yang paling banyak markah. Iaitu soalan ni kalau dalam SPM akan diberi 5 soalan dan nisbah soalan ikut tingkatan adalah 2:3. Sama ada 2 soalan ni soalan tingkatan 4 ataupun tingkatan 5. Dia akan beri sama ada 2 soalan form 4, 3 soalan form 5 ataupun 2 soalan form 5, 3 soalan form 4. Tak pasti. Okey, jadi kamu hanya perlu pilih 3 soalan untuk jawab dan 20 markah bagi setiap soalan lah. Jadi jawab 3 ada 60 markah. Dan jawab dalam bentuk esei. Cikgu selalu pesan, kalau buat soalan yang 20 markah ni, buatlah bentuk esei. Apa tu bentuk esei? Okey. Bagaimanakah kita nak mendapat markah yang tinggi atau kita kata markah semaksimum mungkin? Dalam menjawab tu, tengok dulu markah yang diberikan. 4 markah ke, 8 markah ke, 6 markah. Tengok markah tu. Okey, jawab dalam bentuk esei ni, buat perenggan lah. Okey, buat perenggan yang paling mudah untuk kita nampak yang dia tu bentuk esei. Dan tulis ayat lengkap. Ayat lengkap ni jangan point-point ya. Point nombor 1, dash ke, titik, bukan. Buat macam ayat karangan. Okey, ayat penuh, ayat lengkap. Ayat lengkap ni dia ada penanda wacana lah biasanya. Antara bla 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 bla. Lepas tu nak buat isi baru, setelah itu bla 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 bla. Itulah ayat lengkap, okey? Dan kamu kena respon soalan tu. Respon tu macam soalan tanya, apakah intipati perjanjian persekutuan tanah Melayu? Jadi kamu kena respon soalan tu. Jadi kamu jawab antara intipati perjanjian persekutuan tanah Melayu ialah. Itu cara kita respon soalan. Orang tanya apa, kamu jawab benda tu. Dan jawapan yang baik lah, jawapan yang A+ biasanya adalah jawapan yang mengandungi FHC, iaitu fakta, ada huraian, ada contoh. Jadi cikgu akan bagi kamu contoh soalan 9.4 dan jawapan. Okey, biasanya soalan yang ditanya lah, soalan yang ditanya dia ada 2 jenis lah. Sama ada soalan tu dia nak fakta saja. Okey, fakta saja. Kata kunci soalan biasanya nyatakan, apakah, senaraikan dan berikan lah. Contoh soalan, apakah tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu? Jadi kamu hanya perlu bagi tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Ada banyak kan tugas, kamu tengok dalam 9.2 220 sebab tu ada 7 kan semua. Jadi kamu pilih 6 sebab dia ada 6 markah, dia perlukan fakta sahaja. Jadi kamu kena jawab antara tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah. Bagi jawapan satu, lepas tu kamu sambung pula
Selain itu, tugas Suruhanjaya Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu ialah, itu adalah cara kita menjawab soalan esei dengan ayat lengkap. Dan seterusnya iaitu soalan yang memerlukan FHC lah, mesti ada huraian. Soalan yang jenis kata kuncinya mengapakah, bagaimanakah, jelaskan sejauh manakah, perihalkan, terangkan, ceritakan, huraikan. Okey, ini contoh untuk topik kita. Tengok, biasa dia akan berikan gambar ke, dia berikan apa-apa, rajah lah. Okey, jadi soalan yang pertama, jelaskan intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957. Jelaskan kena ada fakta, huraian dan contoh. Kamu tengok markah berapa? 4 markah. 4 markah biasanya 2 fakta sudah cukup kan, sebab kita nak tulis huraian bagi contoh lagi. Itu sudah memadai lah. Jadi cara menjawabnya macam ni lah. Tengok, kena bentuk esei tengok ada perenggan. Okey, ayat lengkap sebab ayat ni memang lengkap lah. Ada respon soalan, ada, tengok. Cikgu telah respon, antara, kita letak penanda wacana lah, antara intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu ialah fakta, pengamalan, raja, perlembagaan dan sistem demokrasi. Intipati tu yang 5 tadi kita belajar. Jadi kita bagilah huraian pemilihan seorang raja sebagai yang di-Pertuan Agong. Kita bagi contoh. Contohnya dilantik dalam kalangan Raja Melayu setiap 5 tahun sekali, termaktub dalam Perlembagaan Persekutuan Tanah Melayu. Okey, jadi di sini kamu dapat 3 markah sebab kamu ada fakta, kamu ada huraian, kamu ada contoh, 3 markah. Okey, kita tengok perenggan kedua. Kita bagi penanda wacana. Selain itu, intipati, kita respon juga. Nombor 2 jangan, kita kena respon juga soalan ni. Selain itu, intipati Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ialah kewarganegaraan. Okey, dan kita hurai kewarganegaraan itu apa? Setiap orang yang dilahirkan dalam perlembagaan pada atau selepas Hari Merdeka akan menjadi warga negara. Okey, bagi contoh. Contohnya, warga negara diberikan melalui penguasaan undang-undang, pendaftaran dan naturalisasi. Jadi, kamu tengok markah, jadi kita telah jawab 2 fakta lah. Ada 2 huraian, ada 2 isi lah. Jadi kamu dapat 6 markah di sini, tetapi markah maksimum 4. Jadi kamu dapat 4 markah. Jadi jangan membazir masa lah. Kalau kita tengok markah tu, kita tidak akan menghabiskan masa jawab soalan ni saja. Kalau kamu tak tengok markah, mungkin kamu akan beri lagi jawapan lain. Sebab dia nak 4 markah, jadi bagi 2 cukup. Kalau kamu tak tahu hurai, mungkin kamu boleh ekstra bagilah. Mungkin kamu takut salah ke, jadi kamu kebetulan kamu ingat fakta intipati, kamu bolehlah letak 1 lagi fakta yang lain. Tapi cikgu galakkan kalau kamu betul-betul yakin, kamu bagi macam ni, kamu sudah dapat, maka penuh. Okey, soalan kedua. Mengapakah Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 ni penting kepada pembinaan negara bangsa, pembinaan negara dan bangsa? Jadi cara jawab macam tadi jugalah. Bentuk esei, tengok ada perenggan. Okey, 8 markah. 8 markah. Kalau kamu buat fakta, huraian contoh, setiap perenggan, kamu total akan dapat 9 markah dan maksimum adalah 8 markah. Okey, penanda wacana, setiap pembukaan ayat, respon kepada soalan iaitu kepentingan lah, sebab dia tanya penting kan. Jadi kamu jawab antara kepentingan Perjanjian Persekutuan Tanah Melayu 1957 kepada pembinaan negara dan bangsa ialah merupakan satu langkah pembinaan negara dan bangsa yang kukuh. Jadi kamu menjawab, ini adalah soalan tebak lah, kamu fikir sendiri, jadi kamu bagilah huraian kenapa dia merupakan pembinaan negara dan bangsa. Kamu jawab, unsur Kesultanan Melayu dan sistem birokrasi barat digabungkan untuk bentuk identiti negara dan bangsa Persekutuan Tanah Melayu. Contohnya, kerajaan demokrasi dengan konsep raja berperlembagaan dibentuk. Itu cara jawab. Yang kamu boleh baca lah sendiri jawapan cikgu yang lain ni dalam PowerPoint yang cikgu hantar nanti untuk kamu lebih faham. Okey, soalan C.
Mengapakah intipati perjanjian swadaya persekutuan dalam Melayu perlu dihayati oleh generasi muda hari ini? Ini pun soalan gebak juga. Okey. Kamu pun jawab antara sebab intipati perjanjian persekutuan tanah Melayu. Kena respon soalan tu. Antara intipati perjanjian persekutuan tanah Melayu perlu dihayati oleh generasi muda hari ini adalah supaya tidak menimbulkan isu sensitif. Ini adalah fakta. Dan kamu hurai apa isu sensitif ni? Sebab dengan memahami intipati tersebut, rakyat berbagai kaum tidak akan mempersoalkan isu keistimewaan atau hak kaum masing-masing kerana telah terkandung dalam perjanjian tersebutlah. Contohnya, menjelaskan hak istimewa orang Melayu yang mengambil kira mereka sebagai penduduk asal. Jadi, sini kamu dapat 3 markah. Jadi, kamu tengok 8 markah, kamu kena jawab lagi, buat lagi 2 perenggan lah dengan ada fakta, huraian dan contoh. Okey, ini skema jawapan lah ya. Okey, kalau boleh, cikgu nak kamu buat soalan ini. Okey, kamu boleh tiru isi cikgu yang pertama ni dan kamu buat 2 lagi perenggan. Kamu boleh pilih mana-mana jawapan dan kamu kena hurai dan bagi contoh sendiri. Boleh? Cikgu harap kamu nanti boleh hantar tugasan ini. Jadi untuk lebih pandai, kamu lebih mahir tentang teknik dalam menjawab soalan esei, cikgu telah sediakan link. Boleh YouTube ni kamu boleh tekan masuk nanti. Okey, dan tengoklah apa yang diberitahu kaedah-kaedah menjawab. Jadi, sekian saja teknik menjawab soalan serta topik 9.4 kita hari ini. Kita akan masuk bab yang last, iaitu bab 10. Sekian, terima kasih.